Acara kita pada petang ini dimulakan dengan ucap tama dan amanat Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia. Majlis dengan ini menjemput Datuk Seri Engineer Haji Muhammad Noor bin Yaakob ke pentas utama untuk menyampaikan ucap tama. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Yang berbahagia Datuk Engineer Anis bin Muhammad Arif, Kepala Ketua Pengarah Sektor Pengurusan. Yang berbahagia Datuk Sebir Haji Abdul Manaf bin Haji Hashim, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pakar. Yang berusaha Tuan Haji Engineer Muhammad Aminuddin bin Muhammad Amin, Pengarah Cawangan Pengurusan Korporat merangkap pengurusi jawatan kuasa induk mesyuarat Pegawai Kanan JK Malaysia 2013. Yang berbahagia Datuk Haji Syafi'i bin Muhammad, Pengarah JK Angin Terengganu, Pengarah Kanan, Pengarah Cawangan dan bahagian semua pengarah negeri, juruterus daerah, pegawai kader, serta pegawai kanan, datuk-datuk, datin-datin, puan-puan yang saya amat kasih sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah SWT dengan izinnya dan rahmatnya dapat kita bersama-sama sekali lagi bersama di mesyuarat Pegawai Kanan Jabatan Kerja Raya tahun 2013 di Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. Saya amat berbesar hati untuk berada di sini bersama-sama saudara dan saudari sekalian yang sentiasa bersemangat dan bersedia memberi sokongan yang tidak berbelah bagi mesyuarat Pegawai Kanan JKR. Marilah kita berterima kasih kepada pihak Jawatan Kuasa Induk dan Jawatan Kuasa Peringkat Negeri, terutamanya pengarah serta seluruh warga JKR Negeri Terengganu yang telah bertungkus lumus sejak awal tahun lagi bagi membuat persiapan dan menjadikan tempat mesyuarat yang selesa kepada semua kita. Mesyuarat Pegawai Kanan JKR merupakan salah satu program tahunan terbesar yang diadakan di peringkat jabatan. Pelbagai tema yang berbeza diketengahkan setiap tahun, dan pada tahun ini tema pencetus inspirasi bencana transformasi telah dipilih sebagai pemangkin untuk memacu JKR ke arah organisasi yang unggul dan disegani di negara kita. Saya percaya sahabat tahun kita sentiasa tertunggu-tunggu untuk hadir di platform ini. Di pentas inilah kita berkumpul bagi berkongsi penemuan, pengalaman dan bertukar-tukar idea yang baru, yang inovatif, yang boleh dijadikan iktibar untuk kita adopt and adapt semasa menjalankan tugas organisasi harian kita di JKR. Besar harapan saya agar kesempatan setahun sekali ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Output dan outcome yang kita hasilkan bukan hanya untuk dikongsi di sini sahaja, tetapi perlu disebar luas apabila pulang ke pejabat nanti untuk disinergi bersama pegawai-pegawai serta kaki tangan bawahan tuan-tuan sekalian. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, jika kita imbas kembali 2 dekad yang lalu, JKR merupakan satu-satunya organisasi yang memberi sumbangan yang begitu besar pada pembangunan infrastruktur negara. Kita telah melakar pelbagai kejayaan, bukan sahaja di peringkat nasional, malah di peringkat antarabangsa. Banyak projek pembangunan telah kita laksanakan dengan cemerlang, dan kita berjaya menambah
nilai kualiti ekonomi dan sosial di negara kita yang kini dinikmati oleh semua pihak. Namun sejak kebelakangan ini semakin kerap kita dengar cerita-cerita negatif yang telah sedikit sebanyak telah menenggelamkan imej cemerlang JKR. Keupayaan JKR melaksanakan projek pembangunan telah mula dipertikaikan. Kita acap kali diperlekeh dan agensi-agensi pelanggan juga semakin berani membuat kritikan terbuka tentang prestasi yang kita pamerkan. Baru-baru ini contohnya, salah satu agensi pelanggan JKR dalam satu mesyuarat telah membangkitkan rasa tidak puas hati terhadap kualiti pembinaan yang kita hasilkan, di mana kondisi fizikal bangunan yang baru berumur 2 tahun diserahkan telah kelihatan seperti berumur 50 tahun. Dalam satu mesyuarat lain pula, agensi pusat dengan lantangnya mengeluarkan kritikan ke atas kegagalan JKR mengawal pelaksanaan satu projek penting yang melibatkan beberapa buah kementerian pelanggan. Kritikan-kritikan sebegini merupakan cabaran utama yang perlu kita tangani dengan drastik sehingga ke peringkat akar umbi. Kita perlu bersikap terbuka dan tidak hanya mahu mendengar dengan yang baik-baik sahaja. Apabila ditegur, dikritik maupun dikecam, kita harus segera sedar dan bangkit daripada situasi tersebut. Jangan sekali-kali biarkan kesilapan yang sama diulang-ulang, kerana situasi ini akan menyebabkan nama baik dan reputasi JKR tercalar dan akhirnya kita hilang kepercayaan pelanggan. Perjalanan masih jauh. Setiap cabaran yang sedang dan bakal ditempuh amat berbeza dengan apa yang dilalui pada awal penubuhan JKR dahulu. Fungsi-fungsi utama JKR kini turut ditawarkan oleh agensi-agensi lain. Kaedah Public Finance Partnership pula semakin giat dilaksanakan dalam industri pembinaan. Dalam agenda transformasi kerajaan melalui Government Transformation Program GTP, saya percaya JKR akan berdepan dengan lebih banyak lagi pembaharuan dan pastinya lebih mencabar. Oleh itu kita perlu lebih responsif dan melangkah seiring dengan tuntutan semasa untuk kekal relevan pada masa yang akan datang. Kita mesti menjaga, memelihara dan memperkasa keutuhan organisasi JKR yang dibina hasil susah payah anggota terdahulu. Kita tidak mahu JKR mengalami nasib yang sama dengan jabatan lain yang telah dijumurkan setelah dipecah kecilkan fungsinya. Oleh itu, setiap aduan, ancaman dan maklum balas negatif yang diterima perlu kita telan dan olah kembali untuk dijadikan senjata bagi menjana kejayaan yang lebih indah. Persepsi orang awam terhadap organisasi kita perlu ditangani dengan lebih teliti. Saya percaya kita semua mempunyai harapan dan keyakinan untuk melihat JKR melangkah ke depan dengan lebih tangkas. Justru marilah kita keluar dari zon selesa yang tidak berkembang dan bekerja berterusan untuk mengukuhkan lagi kedudukan dan fungsi JKR dalam industri pembinaan negara. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, selaras dengan peranan JKR sebagai Jabatan Teknikal Utama Negara, JKR mesti mempamerkan imej dan prestasi cemerlang dalam melaksanakan projek-projek pembangunan. Namun demikian, prestasi yang ditunjukkan JKR dalam melaksanakan projek rancangan Malaysia ke-10 sehingga kini telah masuk ke tahun ketiga, bagi saya amat mengecewakan. Saya mengajak saudara dan saudari sekalian menilai sendiri tahap
di manakah tahap sebenarnya JKR berada dengan prestasi pembangunan projek yang ditunjukkan. Di bawah rancangan Malaysia ke-10, JKR telah diberi tanggungjawab melaksanakan 660 projek secara tender yang terdiri daripada 270 projek di peringkat pra pembinaan dan 384 projek di peringkat pembinaan. Daripada jumlah 384 projek yang sedang dibina, jumlah kontrak yang sepatutnya siap sehingga pertengahan Mei ini adalah 132 projek. Namun begitu, tahap prestasi sebenar yang kita hanya tunjukkan adalah 78 projek sahaja, iaitu hanya mencapai 59% berbanding yang dijadualkan. Apa sebenarnya masalah yang kita hadapi? JKR adalah di antara jabatan yang mempunyai tenaga kerja yang paling ramai di Malaysia. Kita mempunyai banyak forum untuk berbincang bagi mencari jalan penyelesaian menambah baik mutu penyampaian JKR. Tetapi adakah kita ambil perhatian dan tindakan terhadap setiap output dan outcome yang kita hasilkan daripada persidangan, kursus, seminar maupun bengkel yang diadakan? Apabila kerajaan menyerahkan tanggungjawab melaksanakan projek pembangunan kepada agensi-agensi luar serta pihak swasta, kita sedih dan berumur. Kita mempersoalkan kenapa semakin lama semakin berkurang jumlah projek yang diserahkan untuk JKR bangunkan. Tetapi adakah kita sedar bahawa ada pihak yang sedang memerhatikan kemampuan sebenar kita memikul tanggungjawab yang diberikan? We have to do something. We must go for the drastic change in all aspects, structures, system, framework and people. Dalam pengurusan projek, terutamanya untuk melaksanakan projek dengan cemerlang, kita harus menanam rasa ownership ke atas projek yang dijalankan. Seluruh anggota organisasi JKR mesti mengambil tanggungjawab ini, tidak kira HODT maupun pihak pengurusan. Kita semua perlu bersatu hati dan bekerja sebagai satu pasukan yang kukuh untuk menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Walaupun bagi setengah projek direka bentuk dan pengawasan di tapak bina dijalankan oleh pihak perunding, JKR selaku pengurus projek, pengurus program tidak boleh melepaskan 100% tanggungjawab kepada mereka. Sebaliknya, kita perlu membuat pemantauan teliti ke atas kaedah pengawasan yang diamalkan dan pastikan setiap langkah yang diambil adalah mengikut kaedah dan peraturan yang sepatutnya. Pihak jabatan telah memperkenalkan satu program untuk memantapkan lagi keberkesanan pengurusan projek yang dinamakan Project Management Maturity Level. Melalui program ini, kita berharap akan lebih ramai lagi pegawai-pegawai dicungkil dan diasah kemahiran untuk lebih kompeten dalam mengendalikan pelaksanaan projek. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita sering melaungkan visi perkhidmatan JKR dengan penuh bangga. Kami adalah organisasi yang memberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan dalam bidang pengurusan aset, pengurusan projek dan kejuruteraan untuk pembangunan infrastruktur negara berteraskan modal insan yang kreatif dan inovatif serta teknologi terkini. Persoalannya, mampukah kita menjadi pemberi perkhidmatan bertaraf dunia sekiranya perkara asas pun kita tidak mampu tunaikan? Saya ingin mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan bahawa cerita-cerita kegagalan kita menyempurnakan amanah oleh agensi pelanggan akan menggugat
kestabilan organisasi kita. Saya berharap apabila pulang ke pejabat nanti, setiap daripada kita akan bertindak lebih proaktif, mengkaji semula kelemahan-kelemahan yang wujud dalam organisasi kecil anda, baik daripada aspek kepimpinan, sistem kerja yang diamalkan maupun penempatan pegawai dan kaki tangan. Semua ini adalah faktor yang menetapkan tahap mana prestasi organisasi kecil anda berada. Jika ada lagi sebarang rintangan pada rangka struktur, sistem, kaki tangan dan sebagainya, kita perlu jujur dan perlu merombak kembali semua ini dengan drastik demi kelangsungan JKR. Saya ingin mengingatkan saudara dan saudari sekalian, biar siapapun kita, apapun jawatan kita, walau di manapun kita ditempatkan, kita kena ingat bahawa kita membawa bersama nama baik Jabatan Kerja Raya Malaysia. Apabila disebut kejayaan dan sumbangan JK kepada negara, kita semua berkongsi gembira, berkongsi bangga. Ini adalah semangat kekeluargaan yang kita bawa. Begitu jugalah apabila berlakunya kegagalan, kelemahan ataupun apa saja kekurangan yang melibatkan JKR, kita tidak dapat lari daripada perasaan kecewa dan malu. Sebab itulah kita perlu pastikan pegawai yang dilantik untuk suatu tugas itu mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang diperluaskan. Assign the right person for the right job, terutamanya bagi pegawai yang bertindak sebagai frontliner JKR di negeri maupun daerah. Hadirin hadirat sekalian, apabila hendak lebih maju ke hadapan, risiko adalah sesuatu yang harus kita santuni, bukan hindari. Transformasi hanya akan kekal sebagai satu istilah sekiranya tidak ada pembaharuan yang dibuat dalam melaksanakan sesuatu agenda. Kadang-kadang kita underestimate perubahan yang ingin dibuat kerana ia nampak kecil dan tidak sedari. Itu silap, kerana tidak mustahil perubahan yang kecil itulah yang akan mencetus kepada perubahan yang lebih besar. Oleh itu, saya ingin menyeru kepada semua pegawai kanan di hadapan saya ini, setiap daripada kita bertanggungjawab menjadi pencetus kepada aspirasi untuk menjana transformasi yang kita sasarkan. Kita harus sentiasa melatih warga organisasi dan memupuk kesedaran penuh terhadap sikap, pola berfikir dan kebiasaan diri untuk membentuk momentum transformasi yang lebih merangsangkan. Salah satu ajakan paradigma yang penting dan imperatif ke arah merealisasikan hasrat ini adalah dengan menetapkan pemikiran, cara kerja dan budaya berasaskan kreativiti dan inovasi. Sebagai pemimpin kepada pegawai dan kaki tangan bawahan di pejabat, tuan-tuan dan puan-puan haruslah menggerakkan kekuatan modal insan yang ada untuk melakukan inovasi di semua dimensi bidang tugas masing-masing. Inovasi dan kreativiti bukan hanya satu slogan atau ungkapan semata-mata, tetapi ia merupakan satu komitmen yang menuntut kita supaya lebih progresif dan berani menjawab cabaran. Seperti kita sedia maklum, salah satu langkah yang diambil kerajaan untuk mengubah sistem penyampaian awam adalah melalui kaedah pelaksanaan strategi Lautan Biru Kebangsaan atau lebih dikenali sebagai National Blue Ocean Strategy. Strategi ini memupuk amalan Breaking the Silos bagi meningkatkan kerjasama dan mengurangkan pertindihan fungsi di antara agensi berlainan. Ia mampu memberikan impak yang berkesan dan pelaksanaan yang cepat
walaupun dengan hanya melibatkan program-program yang berkos rendah. Justru itu, mengambil contoh kejayaan agensi-agensi lain yang telah memulakan strategi National Blue Ocean ini, saya ingin menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi supaya mengguna pakai pendekatan ini dalam menjalankan tugas-tugas harian. Jika sebelum ini kita sentiasa bersaing dan mempunyai mekanisme tersendiri di dalam menjalankan tugas, saya berharap selepas ini akan wujud lebih persefahaman antara satu sama lain yang akan memberi manfaat kepada pelanggan. Saya juga berharap agar kita dapat memanfaatkan keberkesanan penggunaan teknologi maklumat dalam industri pembinaan di negara kita. Saya ingin menyeru tuan-tuan dan puan-puan semua supaya menguasai kepakaran Building Information Modeling atau BIM, serta memperluas penggunaan teknologi Industrial Building System IBS. Kita mencontohi negara-negara maju yang sudah lama menggunakan pakai kedua-dua konsep ini dalam industri pembinaan mereka, kerana ianya telah terbukti berjaya menghasilkan pelaksanaan projek yang lebih efisien. Saya percaya JKR mampu muncul sebagai pelopor kepada kedua-dua konsep di Malaysia. Sekiranya kita serius dan bekerja keras membentuk kemahiran dan kepakaran menggunakan pakai kaedah ini dalam projek-projek yang akan kita laksanakan. JKR juga akan memperkenalkan sistem pengurusan bersepadu secara online, iaitu sistem J10, untuk mentransformasi proses pengurusan projek serta mewujudkan platform kalibrasi tunggal pengurusan aset JKR. Dengan mengambil kira keperluan strategik yang menyeluruh, sistem ini merangkumi 3 komponen utama, iaitu pengurusan projek, pengurusan fasiliti dan pengurusan pengetahuan. Saya berharap dengan sempurnanya sistem ini, pengurusan projek dan aset JKR akan dapat bertingkatkan lagi selaras dengan sasaran kita untuk melaksanakan projek yang berkualiti dan menepati kos dalam masa yang dalam kos dan tempoh masa yang dijadualkan. Hadirin yang saya hormati, kita semua sedia mengetahui untuk menjadi sebuah organisasi yang kuat, JKR perlu dibangunkan dengan visi dan misi yang jelas, sistem yang mantap dan modal insan yang berkualiti tinggi. Apabila ketiga-tiga keperluan ini berjaya dipenuhi, maka sudah tentu JKR akan berdiri teguh dan melangkah lebih jauh. Sehingga ke hari ini, keluarga besar JKR semakin berkembang dengan pertambahan anggota yang ramai di seluruh negara. Kita mesti memastikan setiap anggota organisasi dilengkapi dengan kemahiran dan integriti, bermoral dan beretika, berpegang teguh pada nilai-nilai agama, mempunyai jati diri yang tinggi, berfikiran luas, berani, yakin, bijaksana dan dinamik untuk terus membangunkan JKR. Sifat-sifat sebegini perlu ada pada kita semua, kerana bukan saja perlu bijak menganalisis sesuatu masalah sedia ada, tetapi pada masa yang sama dapat mengenal pasti dan menjangka masalah-masalah yang bakal timbul, seterusnya membina pendekatan ke arah penyelesaian masalah tersebut. Tidak dapat dinafikan, pegawai dan kaki tangan JKR rata-ratanya mempunyai kelulusan akademik yang meyakinkan. Namun, kelulusan akademik saja tidak mencukupi. Semenjak penswastaan Ikram pada 1/1/1997, kita tidak mempunyai pusat latihan untuk memberi
khusus dan lebih latih amal yang menyeluruh kepada tenaga kerja kita. Perkara ini sedikit sebanyak telah merencatkan kemahiran pegawai serta kaki tangan yang ada. Saya berharap apabila terbinanya Institut Lancaran JKR, iaitu Pusat Kecemerlangan Teknikal Negara, tidak lama lagi, pengurusan pembangunan modal insan JKR dapat dibuat dengan lebih teratur dan berkesan. Saya juga berhasrat untuk melihat lebih ramai kaki tangan dan pakar yang berkemahiran tinggi dalam semua bidang fungsi organisasi JKR. Kita amat berbangga dengan beberapa orang pegawai dan mantan pegawai JKR yang kini menjadi ikon dalam berbagai bidang industri pembinaan di Malaysia. Di antaranya ialah Datuk Seri Profesor Engineer Dr. Wahid bin Omar, Engineer Dr. Gui Sui Siu, Engineer Nyo Cheng Ek, Engineer Dr. Nick Ramlan bin Nick Hassan, Allahyarham Datuk Engineer Dr. Nozan bin Muhammad Yusof, Engineer Tam Kam Weng dan ramai lagi. Mereka cukup dikenali dan disegani kerana kepakaran dan keberanian mereka melontarkan idea-idea baru untuk melepasi cabaran dan halangan yang ditempuhi. Seharusnya kepakaran yang dimiliki ini diturunkan, diperkembangkan lagi mengikut perubahan dan tuntutan semasa dan oleh generasi pelapis JKR masa kini. Pengurusan knowledge sharing di JKR perlu diperkukuhkan lagi untuk meneroka ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang baru infrastruktur negara. Selain daripada menempatkan pegawai secara kader di Kementerian Pelanggan, saya juga amat menggalakkan saudara-saudari sekalian menyertai projek di bawah program cross fertilization seperti bus rapid transit BRT dan mass rapid transit. Saya yakin dengan sistem penyelarasan yang lebih fokus dan saluran komunikasi yang lebih efektif, pegawai ini berupaya menjadi penyumbang kepada perkembangan bidang kepakaran di JKR. Kita berbangga kerana JKR merupakan salah satu organisasi yang mempunyai banyak profesional yang paling ramai di Malaysia. Sehingga Februari tahun ini seramai 562 pegawai, bukan 17%, mempunyai pengiktirafan profesional dalam bidang seni bina, kejuruteraan serta perkubahan. Saya berharap agar para pegawai kanan di hadapan saya ini akan memberi semangat dan menjadi pendorong kepada pegawai muda JKR agar lebih ramai lagi pegawai JKR mencapai taraf profesional. Perkembangan sebegini akan menyerahkan lagi credibility dan accountability JKR pada masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kepimpinan adalah merupakan satu agenda yang sangat penting kepada organisasi JKR yang besar dan terdiri daripada pelbagai lapisan peringkat kepimpinan. Dalam organisasi JKR terdapat hampir 300 pegawai kanan bergrade J54 ke atas. Kita selaku pegawai kanan JKR bertanggungjawab untuk memberi tunjuk ajar dan contoh yang baik serta mempamerkan kepimpinan yang berwibawa kepada pegawai bawahan. Seperti mana anak menjadi cermin kepada ibu dan bapa, begitu juga dapat kita perhatikan di antara pemimpin dan pekerja bawahannya. Kepimpinan merupakan satu aspek yang sangat memberi pengaruh kepada perkembangan dan kejayaan organisasi. Kita boleh lihat dalam setiap organisasi yang berjaya, pemimpin terdiri dari kalangan yang proaktif, berani membuat keputusan, sentiasa turun padang, bertanggungjawab atas setiap tindakan pegawai bawahannya, serta banyak lagi. Setiap pemimpin di setiap peringkat perlu ada rasa tanggungjawab untuk mendidik dan membentuk kemahiran
pegawai dan kaki tangan bawahan dan tidak hanya mengharapkan kepada program latihan atau khusus yang dianjurkan oleh pihak pengurusan semata-mata. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, saya berharap agar tuan-tuan dan puan-puan menghayati setiap perkara yang telah saya bangkitkan dan berusaha menjadikan amalan dalam menjalankan tugas harian, bermula daripada cabaran dan peranan JKR, pemantapan pelaksanaan projek, transformasi, pembangunan modal, martabat insan dan kepimpinan. Jika ada apa-apa rintangan kepada aspirasi dan misi JKR, kita mesti menanganinya secara holistik, walaupun terpaksa merombak semula struktur, sistem maupun modal insan sedia ada. Ini bagi memastikan bahawa kelangsungan JKR sentiasa relevan, dikeruni serta disandungi di negara kita dan seluruh dunia. Hal itu JKR hendaklah dengan kompas yang betul agar kita sentiasa relevan sejajar dengan wujudan JKR yang telah melebihi 140 tahun lamanya. Untuk mengangkat JKR ke tahap yang lebih tinggi, kita harus mempersiapkan diri dengan segala ilmu kepakaran dan pengalaman serta berani menjadi pencetus inspirasi bencana transformasi. Untuk menzahirkan peranan JKR sebagai agensi teknikal unggul di negara ini, kita perlu keluar dari zon selesa dan berani membuat anjakan pembaruan dengan kapasiti yang ada. Kita harus memastikan bahawa perkhidmatan diberikan adalah selaras dengan ekspektasi para pelanggan kita. Setiap daripada kita bertanggungjawab untuk memelihara dan memulihara imej JKR dengan bangkit semula daripada kegagalan, perbaiki setiap sudut kesilapan dan persiapkan diri dan organisasi untuk menghadapi cabaran yang mendatang. Kerana Allah SWT juga telah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang sebelah yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Semoga semangat iltizam dan keikhlasan kita untuk berubah menjadi lebih baik bagi menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan akan melahirkan organisasi JKR yang lebih cemerlang dan disegani di negara kita dan seluruh dunia, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.